Alhamdulillah Allah pilih kita lagi dapat bertemu dalam majlis ilmu pada malam ni. Mudah-mudahan para muhibbin sekalian yang mengikuti dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita jaga niat kita belajar kerana Allah. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kelemahan, kesilapan, kesalahan kita dalam ibadah dan bagi taufik kepada kita untuk memperbaikinya sebagai persediaan persiapan kita untuk kembali kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darin. Dan yang membawa kepada riddah itu 3 perkara, yakni sesuatu yang menjadi sebab seseorang muslim, seseorang mukmin itu menjadi kafir, dan yang membawa kepada riddah, murtad, kafir itu 3 perkara. Jadi wajib bagi kita semua mengetahui, wajib kita semua mengetahui perkara ini. Wajib tahu, wajib kita tahu, kerana wajib kita memelihara iman kita. Wajib memelihara iman kita. Jangan sampai tergelincir, jangan sampai mensyirikkan Allah, jangan sampai murtad. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu itu berada di dalam agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu itu sebagai seorang Islam. Maksud Islam di sini, Islam di sisi Allah, bukan Islam di atas dunia. Kerana Islam di atas dunia ini cukup dengan bersyahadah, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jadilah dia orang Islam di atas dunia. Jadilah dia orang Islam atas dunia dengan bersyahadah. Dan perlu kita ketahui dan fahami, Islam itu terbahagi kepada 2. Satu, Islam di dunia, Islam di sisi manusia, dan satu lagi Islam di sisi Allah. Ini yang kita nak. Kita nak jadi orang Islam atas dunia, orang Islam di sisi Allah. Nak jadi orang Islam atas dunia, kena bersyahadah lah. Tapi kita ni tak payah syahadah dah ibu bapa Muslim. Kemudian beramal dengan hukum hakam Allah. Dan kita nak jadi juga orang Islam di sisi Allah, orang yang Allah akui sebagai Muslim. Iaitu mana? Orang yang memiliki akidah yang betul, orang yang memiliki akidah di dalam hati yang betul. Itu orang Islam sisi Allah. Jadi faham jangan keliru, jangan keliru. Islam di sisi Allah itu bergantung kepada betul ataupun salah akidahnya. Kalau akidahnya sesat, kalau akidahnya salah terhadap Allah, akidahnya salah terhadap perkara yang termaktub di dalam rukun iman itu, khususnya meskipun dia orang yang menunaikan sembahyang, menjaga aurat, membaca Quran, pergi haji, pergi umrah, mereka tidak diterima sebagai seorang Islam di sisi Allah. Jadi faham baik-baik, faham baik-baik.
Selain daripada kita bersyahadah, selain daripada kita membuat apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, wajib kita pastikan akidah, pegangan dalam hati, kepercayaan dalam hati terhadap Allah itu betul. Pegangan terhadap Allah tu benar, kefahaman kita tentang Allah tu betul. Dengan sebab itu wajib kita belajar ilmu akidah, kerana ilmu akidah ni nak mengajar kita apakah akidah yang betul di sisi Allah dan apakah akidah yang sesat, yang salah di sisi Allah. Baik, jadi mana-mana orang yang beriman di sisi Allah, mana-mana orang yang beriman, dia boleh jatuh murtad, boleh jadi kafir, boleh jadi syirik dengan 3 perkara. Jadi kita kena tahu 3 perkara itu apa, supaya kita boleh jaga, supaya kita boleh jauhkan diri daripada melakukan 3 perkara ini, supaya kita boleh saling berpesan dengan anak isteri kita, dengan kawan-kawan kita, jangan melakukan salah satu dari 3 perkara ini. Kerana orang yang buat 3 perkara ni, dia jadi apa? Riddah, murtad, terkeluar Islam. Bila keluar Islam, apa jadi amalan dia? Semuanya musnah. Semua amalannya musnah sejak dia akil balik. Kalau dia jatuh murtad itu umurnya 70 tahun, habis semua. Kalau dia jatuh murtad waktu umurnya 100 tahun, habis amalan dia semua. Sebab itu kita kena takut, kena risau, kena bimbang, kena gerun. Takut jatuh murtad. Wajib ada perasaan tu dalam hati. Wajib ada perasaan takut murtad dalam hati. Mesti kerana barang siapa yang tidak ada rasa takut murtad, dia tidak akan bertindak menjaga akidah dia. Dia tidak akan berusaha menjaga dirinya daripada perkara yang memurtadkan dia. Dia akan buat tak kisah, dia buat tak peduli, sebab tak risau. Kenapa rumah kita pasang pagar, pasang grill, bertingkap, berkunci? Kenapa tu? Risau. Betul? Sebab risau lah tu. Kalau tak risau, kita tak heboh nak buat pintu, nak buat rumah, biar rumah kita melopong gitu. Kenapa simpan duit dalam bank? Risau, hilang. Risau dah. Jadi perasaan risau ni bila ada dalam hati, dia akan bertindak. Begitulah juga kalau orang yang risau hartanya hilang, dia akan bertindak simpan di tempat yang selamat. Kalau dia risau rumahnya dipecah masuk pencuri, dia akan kunci dan sebagainya, pasang CCTV dan macam-macam. Yang lebih hebat, pasang security guard. Itu semua sebab risau. Jadi begitu juga, demikian juga orang yang risau akidahnya hilang, orang yang risau imannya hilang, risau Islamnya batal, maka dia akan bertindak. Apa tindakan dia? Dia akan berusaha memeliharanya, menjaganya, dengan makna dia menuntut kefahaman, menuntut ilmu. Apakah perkara yang boleh memurtadkan dia? Apa benda yang boleh mensyirikkan dia? Apa benda yang boleh mengkafirkan dia? Jadi dia ambil tahu. Dia ambil tahu supaya dia boleh jaga diri dia. Dia boleh jauhkan dirinya daripada membuat sebab-sebab jatuh jadi murtad tadi. Jadi ada berapa perkara? 3 perkara. Semua orang kena tahu. Semua orang kena tahu. Pertama daripada 3, i'tiqad yang salah. Apa maksud i'tiqad yang salah? Pegangan dalam hati yang salah terhadap Allah. Sekarang ni kita dah tahu ke belum pegangan yang betul dan pegangan yang salah?
Kita dah tahu ke belum? Andai kata jawapannya tak tahu lagi, andai kata jawapan daripada soalan tadi jawabnya saya tak tahu lagi, apa akidah yang betul, apa akidah yang salah. Ni duduk dalam bahaya ni. Orang yang macam ni duduk dalam bahaya. Barangkali akidah yang ada dalam hatinya sekarang ni akidah yang sesat. Barangkali. Sebab dia tak tahu, dia pun tak pasti pegangan dia terhadap Allah tu betul ke salah. Dia pun tak pasti. Apa contoh akidah yang betul? Apa contoh akidah yang sesat? Entahlah. Macam mana? Macam mana tu? Kita tidak akan boleh membezakan, kita tak akan dapat membezakan akidah yang sah dan akidah yang salah kecuali kita terlebih dahulu kena ada ilmu tentang akidah. Kita tak boleh nak membezakan intan dan kaca kecuali kita kena ada ilmu tentang intan belian. Baru kita boleh tahu, oh ini palsu, ini asli. Sebab ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu tak boleh beza. Nampak tak? Silap-silap yang dipakai di jari dia tu yang palsu. Tapi oleh kerana dia tak tahu, dia syok sendiri, megah dengan cincin dia tu, rupa-rupanya begitulah ibaratnya. Orang yang tak tahu tadi, dia bangga dia tu seorang beriman, rupa-rupanya kafir. Dia bangga dia mukmin, rupanya kafir. Bila sebut wahai orang yang beriman, dia rasa terpanggil, rupa-rupanya kafir dia. Ke kita tak takut? Kan dah buat contoh tadi. Itulah contoh. Kita bila tak ada ilmu tentang intan belian, kita tak tahu yang kita pakai tu palsu ke asli. Silat-silat yang palsu kita pakai, tapi kita bangga, oh cincin aku ni mahal ni, beribu, ratus ribu harga ni. Itulah dengan bangganya, dengan seronoknya kita simpan tempat selamat. Bukan main jaga lagi, rupa pergi jumpa dia punya ahli dia. Bila bawa cincin tu tadi, nak dinilaikan oleh ahli dia yang tahu, yang mahir, yang faham tentang intan belian tadi. Bila dia tengok, dia teropong, ini RM5 je ni, yang ni RM5 je, ini bukan asli, ni palsu. Bila bawa kepada orang ada ilmu, rupa-rupanya puluh tahun kita tertipu. Samalah ni bandingan ni. Kita tak tahu yang dalam hati kita ni, akidah kita pada Allah tu betul ke salah. Takut-takut salah, tapi kita bangga, oh aku orang beriman, aku orang beriman, rupanya kafir puluh tahun dah. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu perlu ada ilmu. Bila ada ilmu, bila belajar tentang akidah, kita boleh kesan, kita boleh tahu pegangan selama ini pada Allah betul ke salah. Maka kena mengaji. Nak tahu macam mana? Ngaji lah. Takkan dengan tak mengaji boleh tahu pula. Kena mengaji. Jadi apa hukum belajar ilmu akidah? Hukumnya wajib, bukan sunat. Jadi bila kita belajar ni, kita boleh tahu, oh selama ni astagfirullahalazim, selama ni iman aku tak sah, selama ni amal aku Allah tak terima sebab iman aku salah rupa selama ni. Tapi tak terlambat lagi. Taubat sungguh-sungguh dengan Allah. Taubat sungguh-sungguh dengan Allah. Itu salah kita. Kita yang sengaja melengah-lengahkan belajar fardu ain. Ilmu yang tidak fardu ain kita boleh bagi masa, boleh mengaji, boleh belajar. Tapi yang fardu ain kita nanti-nantilah, biarlah dulu, pada kita tak penting.
Ini sebenarnya pengajaran Allah nak bagi kita, supaya kita tidak membiarkan anak-anak kita melalui benda yang sama. Itu hikmah Allah nak ajar kita. Maka kita ni belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Baik kita dapat tahu, mujur kita dapat tahu sebelum kita mati yang akidah kita salah selama ni. Mujur. Kalau dah mati baru tahu kita tak beriman selama ni, habislah. Orang mati tak beriman ni kekal neraka selama-lamanya. Orang mati akidah salah ni kekal dalam neraka selama-lamanya. Dia takkan dapat syafaat. Yang dapat syafaat ni orang yang beriman, orang yang betul akidah. Jadi kita tengok masyarakat kita, berapa ramai yang peduli nak belajar akidah? Berapa ramai yang nak peduli ambil belajar akidah ni? Berapa ramai yang peduli? Tak ramai. Oh, ilmu akidah lari. Oh, ilmu tauhid lari. Tak apa, kalau yang lari tadi akidah dah betul, silakanlah. Baik. Seperti ni contoh i'tiqad ketiadaan Tuhan. Contoh, seseorang itu beriktikad dalam hatinya tak ada Tuhan sebenarnya. Tuhan ni tak ada. Cerita pasal Tuhan ni cerita dongeng. Cerita pasal Tuhan ni cerita bohong. Dia tak percaya langsung tentang Tuhan ni. Maka murtadlah dia, kafir dah dia tu. Walaupun dia Melayu, walaupun dia Arab, dia bangsa Arab, dia bangsa Melayu, tapi dalam hatinya tak percaya ada Tuhan. Na'udzubillah. Kafir lah dia tu. Kafir Melayu orang panggil. Melayu kafir. Melayu kafir nama dia. Atau yang pertama tadi tak percaya, maknanya dia tolak 100% tentang Tuhan ni. Memang dia tolak 100%, dia tak percaya langsung. Atau syak pada adanya Tuhan. Syak ni apa maksudnya? Hatinya berbelah bagi 50-50. Ya ke Tuhan ni dalam hati dia? Ni sebab tu panggil akidah. Akidah ni dalam hati. Ini cerita dalam hati ni tuan-tuan. Ini cerita dalam hati ni, bukan cerita cakap di mulut dalam hati. Mulut tak cakap. Mulut tak pernah pun cakap. Mulut tak pernah pun cakap yang dia tak percaya adanya Tuhan. Mulut tak pernah cakap. Tapi dalam diam-diam hatinya tu memang tak percaya adanya Tuhan. Memang dia tolak terus. Dia pula orang Melayu contohnya, dia Melayu kafir. Walaupun orang lain kata dia tu Muslim, dia budak tu Muslim, dia orang Islam tu, walaupun orang kata begitu, tapi Allah tahu yang dia tu kafir. Allah tahu yang dalam hatinya tak percaya tentang Tuhan. Itu satu. Atau syak pada adanya. Syak ni makna dia berbelah bagi. Ya ke Tuhan tu ada? Betul ke Tuhan tu? Ada kot. Rasa-rasa ada lah Tuhan ni. Kafir, murtad, syirik lah dia. Baik. Atau banyak contoh nak bagi ni. Atau pegangan dia tentang Allah tu salah. Tu satu lagi. Dia percaya dah Tuhan. Percaya Tuhan. Kalau tanya dia, kau percaya tak Tuhan? Percaya. Yakin ke ada Allah? Yakinlah, mestilah. Tapi kefahaman dan pegangannya tentang Allah tu salah. Contoh,
Dia mempercayai Allah itu duduknya di atas langit sana. Kafir dah dia, kufur lah dia. Dia percaya Allah, tapi kepercayaan kepada Allah tu salah. Contohnya dia kata Allah itu tempatnya di langit sana, atas sana tu. Ataupun dia kata Allah itu bertubuh badan. Allah tu ada tubuhnya, ada jasadnya. Cuma kita je yang tak tahu bagaimana jasad Tuhan. Cuma kita je yang tak tahu tangan Tuhan tu bagaimana. Tuhan tu ada tangan, tapi kita tak tahu tangan dia bagaimana. Kufur, na'udzubillah. Hati-hati. Hati-hati. Jadi betul lah Nabi kata ilmu Allah tak bagi kepada orang yang bakal dapat celaka. Allah tak bagi. Betul lah Nabi kata ilmu Allah takkan bagi kepada orang yang celaka. Allah takkan bagi ilmu. Allah biarkan di dalam kebodohan, dalam kejahilan. Dengan sebab kebodohan, kejahilan itu akidahnya sesat, solatnya Allah tak terima, hatinya kotor. Nanti di hari kiamat dapat celaka, dapat kecelakaan, dapat azab lah. Boleh faham tak apa maksud ilmu itu diharamkan untuk orang celaka? Maknanya atas dunia ni kita boleh tahu dah nasib kita dah. Atas dunia ni kita dah boleh gamak-gamak dah kita ni duduk belah mana. Sebab ada tanda dah tu. Tanda-tanda tu ada dah pada diri kita dah. Kalau dia orang mulia, orang yang Allah nak selamatkan, nak diberi kebaikan, kebajikan, atas dunia lagi dia memiliki akidah yang betul, hati yang ikhlas, hati yang bersih, beramal soleh, menuntut ilmu, beramal dengan ilmu. Jadi tanda-tanda bahagia tu ada dah. Tanda-tanda bahagia tu ada dah. Alamat-alamat dia ada dah, tapi belum pasti, tapi tanda ada dah. Tanda dia tu nak masuk syurga, tanda amalnya Allah nak terima, ada dah tu. Tanda-tanda tu ada, tapi betul ke tidak tak pasti lagi. Tapi kalau atas dunia ni tak solat, tak nak mengaji, tak peduli tentang akidah, ni tanda-tanda celaka tu ada dah. Tapi tak pastilah dapat ke tidak celaka tu besok. Tapi tanda dah ada. Tanda dah ada dah. Lagi pula dikuatkan dengan tadi tu, dengan hadis Nabi tu. Nabi kata ilmu Allah hanya bagi pada orang yang bahagia saja. Ilmu yang bermanfaat, ilmu akhirat, ilmu agama, Allah hanya beri kepada golongan yang bahagia sahaja. Maksudnya atas dunia ni Allah akan pilih dia, Allah akan kutip dia, Allah akan himpunkan dia menjadi penuntut ilmu. Atas dunia Allah akan pilih dia, dudukkan dia dalam majlis ilmu. Allah akan pilih dia, Allah akan tolong dia, Allah akan bagi taufik kepada dia menuntut ilmu. Dan ilmu itu Nabi kata diharamkan untuk orang yang celaka. Apa maksud haram? Allah tegah, Allah menegah ilmu itu daripada diperolehi oleh orang yang celaka tadi. Dengan makna atas dunia ni Allah jauhkan dia dari majlis ilmu dengan sendiri. Dia jauh, dia tak nak, dia tak mau, dia tak peduli tentang belajar agama. Itu maksud Allah haramkan, mana Allah tegah dia. Na'udzubillah. Jadi kita yang Allah pilih ni kena bersyukur banyak-banyak. Pun kita ni pun belum pasti lagi. Ni baru cerita menuntut ilmu baru.
Kalau tak beramal 2 kali 5 je dengan tak belajar. Jadi sebab tu ilmu tu penting. Ilmu tu penting. Kita belakangkan ilmu, kita tak nak mengaji ilmu akidah. Mana kita nak tahu akidah kita betul-betul pun sesat. Jangan leka dengan dunia kita tu. Jangan leka cari harta, cari duit, sampai kita tak peduli tentang ilmu. Jangan. Memanglah dunia ni kita selamat lah, boleh makan, boleh minum, boleh kaya, boleh ke sini, boleh ke situ. Nanti mati tu mati dah. Macam mana nak hadap mati tu? Dalam keadaan tak ada bekal, tak ada persiapan. Na'udzubillah min zalik. Kena risau. Kita kena risau kalau kita tak duduk lagi dalam golongan orang belajar agama. Kena risau. Sebab tanda celaka tu ada dah pada diri kita. Kalau anak bini kita tak nak mengaji, ada dah tanda-tanda celaka pada anak bini kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena risau, kena bertindak cepat-cepat. Cepat-cepat pakat-pakat mengaji, pakat-pakat belajar agama. Bagi masa, bagi waktu, buat jadual, supaya kita tak tergolong dalam golongan celaka tadi tu. Nabi yang kata, ke Nabi bohong? Mustahil Nabi bohong. Tu contohnya. Syak pada adanya. Dia syak. Betul ke Tuhan tu? Ada ke? Ada ke? Ada ke tak ada Tuhan tu? Aku susah doa lama-lama tak dapat pun. Aku sakit tak sembuh-sembuh pun. Aku miskin, minta Allah murah rezeki, tak murah-murah pun, tak kaya-kaya. You ke ada Tuhan? Kufur lah dia, kafir lah dia, na'udzubillah. Atau pada satu sifat daripada segala sifat yang telah ijma' ulama atasnya. Yang ni pula dia syak tentang sifat Tuhan tadi tu. Dia bukan ragu tentang adanya Allah, bukan. Dia percaya dah Allah, tapi dia ragu tentang sifat Tuhan tu. Baik-baik. Dia meragui sifat Tuhan, yang mana sifat-sifat tu telah diijma'kan oleh ulama atasnya. Maksudnya ini sifat Allah, ini sifat Allah, ini sifat yang mesti ada pada Allah. Tiba-tiba dalam banyak-banyak sifat yang telah diijma'kan oleh ulama tadi, dia syak, ragu-ragu. Contohnya mana? Seperti sifat wahdaniyah. Betul ke Tuhan tu satu? Nampak tak? Dia percaya dah Tuhan, tapi betul ke Tuhan tu hanya satu? Betul ke? Ya ke Tuhan tu satu? Takkan tak ada yang lain? Kafir dah dia, murtad dah dia. Sebab sifat wahdaniyah itu sifat yang wajib bagi Allah. Tuhan mesti satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Tiba-tiba dia syak. Ya ke? Betul ke? Boleh jadi kot. Boleh jadilah Tuhan tu satu. Boleh jadilah. Kufur lah dia, murtad lah dia. Jangan ni. Ataupun dan kudrat, dia meragui syak tentang kekuasaan Allah. Betul ke Tuhan tu kuasa? Takkan tak ada lemah sikit pun. Tapi lah dia. Ataupun dia syak dengan ilmu Allah. Betul ke Allah tu tahu segala-gala, sampai benda akan datang dia tahu semua? Ya ke? Murtad, kafir lah dia. Jangan main-main tuan-tuan ni. Jangan buat main. Ya, sekarang kita seronok, boleh makan, boleh minum, kita seronok. Tunggu nanti selepas mati, na'udzubillah. Seronok lah, tak payah mengaji, tak payah belajar, seronok lah. Masa banyak nak berhibur, tak payah bagi-bagi masa nak pergi masjid, duduk kuliah. Seronok lah. Tunggu, ada balasan dia nanti. Kita akan jumpa kehidupan yang takkan bertemu dengan seronok selama-lamanya.
Na'udzubillah. Bahkan kehidupan yang penuh dengan azab siksaan selama-lamanya. Na'udzubillah. Tak jumpa dah yang nama seronok tadi tu. Jadi hati-hatilah atas dunia ni. Waspadalah atas. Allah bukan larang seronok. Allah larang seronok yang tanpa batas tu. Allah tak larang kita berharta, Allah tak larang kita bekerja, Allah tak larang kita kumpul duit, Allah tak larang kita nak berhibur selagi caranya betul. Yang Allah larang berseronok, berhibur, kumpul harta, cari pangkat, cari nama, langgar sempadan. Yang Allah suruh kita tak buat. Allah suruh mengaji. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, kata Nabi, atas laki-laki perempuan yang Islam. Tapi kita tak peduli. Maknanya langgar batas lah. Langgar batas lah tu. Cari harta sampai tak menuntut ilmu. Nabi kata menuntut ilmu wajib. Tapi kita sibuk dengan tanggungjawab kita cari nafkah pagi petang siang malam, cari duit pagi petang siang malam. Ada alasan tak ada masa nak belajar agama sebab sibuk cari nafkah. Itu menunjukkan kita tak faham tentang hukum syariat tu. Yang 5 tu wajib, sunat, makruh, haram, harus. Kalau dia faham, dia sendiri akan memberi waktu untuk solat, memberi waktu untuk cari nafkah, memberi waktu untuk menuntut ilmu, kerana semua itu wajib. Perkara wajib tak boleh pilih. Jadi hati-hatilah. Hari ni kita ketawa, hari ni kita ketawa sepuas-puasnya, kita seronok. Tunggu nanti bertemu dengan malaikat maut tu, azab, seksa dah. Dan seksa lah seterusnya sampai bila-bila. Jadi jangan buat main-main. Dunia ni bukan main-main, bukan tempat main-main maksudnya. Dunia ni Allah dudukkan kita sini untuk beribadah, mengabdikan diri, mentaati Allah. Itulah tujuan kita hidup. Maka kita yang tak mati lagi ni masih ada kesempatan nak berubah. Tapi jangan tangguh dah. Jangan tangguh dah. Sekarang kena tekad, kena azam nak berubah, nak belajar agama betul-betul. Fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid. Kemudian aku nak baiki amalan. Jangan lengah dah. Boleh jadi lusa kita mati dah. Jadi jangan tangguh-tangguh dah. Puluh tahun dah kita tangguh. Dah 10 tahun kita tangguh dah. Sudah-sudahlah, cukup-cukup lah. Mati kita makin dekat dah. Apa persiapan kita? Ulama' dah pesan dah, kalau kita beramal tanpa kita belajar agama, amalan kita tu Allah tak terima. Buatlah haji, memang boleh buat, memang boleh beramal, boleh pergi haji, boleh pergi umrah, boleh pergi bersedekah, boleh berwakaf, boleh beramal, boleh tanpa ilmu, boleh tak payah belajar, boleh buat semua tu. Tapi Allah takkan terima. Allah takkan terima. Allah takkan terima. Kenapa pula? Kan dah beramal, kenapa tak terima? Kerana cara buatnya salah. Kerana ada pantang larang yang kita langgar. Pergi haji, akidahnya sesat. Berwakaf, akidahnya salah. Solat 5 waktu, akidahnya salah. Hatinya tak ikhlas dan sebagainya. Ujub, riya, sum'ah. Jadi benarlah apa kata ulama' tadi, orang yang beramal tanpa ilmu ni amalnya takkan diterima oleh Allah. Sebab apa? Pantang larang tadi dia langgar. Ibadah ni ada undang-undang, bukan nenek moyang kita punya. Allah punya. Ibadah ni Allah punya. Sebab tu Allah perintahkan supaya buat amal tadi dengan ilmu. Ada pantang larang yang kita mesti kena tunaikan, baru Allah terima.
Tapi kita buat ikut hawa nafsu, main rasa-rasa. Rasa-rasa betul dah, rasa-rasa Allah terima dah, rasa-rasa begini. Na'udzubillah. Sebab tu jangan main-main dah, jangan lengah-lengah dah. Jangan buang masa dah. Tak ada masa dah. Masa sempit dah. Takut-takut kita ni mati terkejut ni, mati tanpa notis ni. Takut-takut kita ni mati tanpa notis ni. Tak ada apa orang panggil, tak ada dengar ribut, tak ada apa, mati lah. Tak ada sakit, tak ada apa, tak ada kemalangan, tak ada perang, tak ada, mati dah. Macam mana kita? Ke kita tak percaya kita mati? Ke kita tak yakin yang kita akan mati? Kalau yakin, apa persiapan? Kalau betul kita yakin kita akan mati, apa persiapan mati kita? Dengan cara tak mengaji, dengan cara tak belajar pada doa ini, kita yakin ke amal kita tu betul dan diterima oleh Allah? Yang belajar pada doa ini pun belum tentu lepas lagi, belum tentu Allah terima lagi amal. Ini kan kita yang tak mengaji, ini kan kita yang tak nak belajar, ini kan kita yang belakangkan ilmu. Yang mengaji pada doa ini pun belum tentu Allah terima lagi amal. Yang tak belajar lebih-lebih lagi. Jadi apa lagi yang kita tunggu? Kalau kita tak berusaha daripada sekarang buat persiapan mati, bermaksud kita sedang berusaha meninggalkan persiapan tu. Kalau kita tak berusaha membuat Allah benda yang Allah redha, sebenarnya kita sedang berusaha membuat benda yang Allah benci. Kalau kita tak berusaha membuat benda yang Allah redha, sebenarnya kita sedang berusaha membuat benda yang Allah benci. Ni meninggalkan ilmu Allah benci. Tak pedulikan majlis ilmu Allah benci. Dah pernah dah dulu belajar kat sekolah, tak cukup. Tak cukup. Tak cukup. Banyak benda lagi dalam agama, dalam ibadah ni yang kita nak kena tahu, nak kena faham. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita jadi orang belajar dengan niat yang betul. Mudah-mudahan kita selamat dalam kubur besok. Tak ada siapa tolong kita, tak ada siapa teman kita. Waktu jumpa malaikat maut tu tak ada orang teman, tak ada kawan teman, tak ada bini laki teman. Amalan kita lah yang akan teman kita. Pun kalau ada tadi tu, pun kalau ada amal yang Allah terima, adalah teman. Kalau tak, yang teman kita dosa dan maksiat sahaja. Yang teman kita mati itu dosa dan maksiat, yang teman kita mati, na'udzubillah min zalik. Apa lagi? Allah dah bagi makan, dah bagi minum, dah bagi pakai, dah bagi kerja, dah bagi getah, dah bagi apa macam-macam Allah bagi dah. Tak cukup-cukup lagi ke? Tak cukup-cukup lagi ke? Kita nak bawa ke mana benda tu semua? Sampai tak cukup masa, sampai tak ada masa nak belajar agama. Apa lagi yang tak puas? Dunia ni memang takkan puas sampai bila-bila pun. Jadi selagi kita tak berperang, tak tahan, tak sekat nafsu kita tu, memanglah kita akan hanyut sampai mati. Allah dah bagi tahu dah kan, hatta zurtumul maqabir, kau akan lalai, kau akan leka sampai ke kubur besok. Sampai ke kubur kau akan leka dengan urusan dunia kau tadi tu. Kau akan leka sampai kau ke kubur. Maksud sampai kau mati, kau akan dilekakan dengan urusan dunia kau dah. Kau akan sentiasa rasa tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak puas, tak cukup, tak puas, tak cukup. Ini yang membuatkan kau makin lupa, makin lupa, makin lupa, makin lupa. Cari lagi, cari lagi. Rupa-rupanya semakin dekat kepada mati dah. Terjun terus dalam lubang. Terus kena humban dalam lubang, dalam keadaan tadi tu. Sibuk-sibuk cari, sibuk mikir pagi petang siang malam, tak cukup, tak puas, tak cukup, tak puas, terjun lubang besok lah. Besok terjun lubang lah. Apa kita nak jawab? Apa kita nak jawab? Ingatan untuk diri saya khususnya, dan untuk antum semua. Mudah-mudahan ada manfaat Allah bagi. Fadzakir innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihat itu akan dapat diambil manfaat oleh orang yang beriman. Orang yang beriman, setiap kata-kata nasihat yang baik dia akan dapat ambil manfaat. Kecuali orang munafik,
Kafir, munafik, dia tak akan dapat ambil manfaat daripada nasihat agama, sebab dia sendiri pun memang ragu-ragu dengan agama. Na'udzubillah. Bila lagi? Bila lagi? Bila lagi? Kalau kita tak mula daripada sekarang, bila lagi? Ramai dah tu kawan-kawan kita dah mati dah. Muju Allah Ta'ala tak matikan kita lagi ni. Muju malam tadi tidur, Allah celitkan balik mata kita. Kalau lelap, terus lelap. Na'udzubillah. Kalau mati dalam keadaan kita macam ni, tak nak mengaji, tak nak belajar, tak nak ambil tahu, gitu-gitu je, lebih kurang, habislah. Hancurlah harapan kita. Hancurlah harapan kita nak dapat syurga tu, hancurlah. Imam Ghazali kata, ada sebahagian manusia atas dunia ni, dia dapat tahu, dapat dengar, dapat berita tentang syurga yang penuh dengan nikmat itu, tetapi dia tak dapat, dia tidak direzekikan syurga itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah, minta jauhlah. Atas dunia ni dengar tentang syurga, tentang begini, tentang begitu, kelazatan, kenikmatan dalam syurga dan sebagainya. Oh, seronoknya lah. Rupa-rupanya tak ada bahagian. Rupanya neraka tempat ni. Na'udzubillah. Jaga baik-baik. Ajak diri kita mengaji, ajak anak bini kita mengaji, ajak anak bini kita mengaji. Cari duit lah. Bukan suruh mengaji berhenti cari duit, bukan. Nak cari duit, nak cari pangkat, nak cari gerta, carilah. Bukan suruh berhenti. Bukan suruh berhenti cari duit, bukan suruh berhenti kerja mengaji, bukan. Adjust waktu. Adjust waktu cari duit kita tu. Adjust waktu bekerja kita tu agak-agak sikit. Jangan lupa kita ni ada tanggungjawab lain dengan Allah, bukan cari nafkah saja. Adjust sikit masa kita. Kalau kita tak sanggup adjust, memang tak ada masa lah nak belajar ni. Itulah jawapan kita. Tak ada masa lah. Saya nak belajar tapi tak ada masa lah. Nak mengaji tapi tak ada masa lah. Mana nak ada masa yang Allah bagi tu sepenuh-penuhnya kau dah gunakan untuk cari harta benda. Kau dah gunakan semua tu. Sebab itulah dah tak ada masa. Kau ingat Allah nak bagi kau masa lebih lain. Allah nak bagi kau masa, ambillah ni 4 jam. Orang lain 24 jam, kau 28 jam aku bagi. Sebab mandangan kau ni benar, banyak banau, kau ni tanggungjawab. Cari duit mana tak cukup, kau ambil lah. Kau seorang 28 jam. Ni 4 jam ni untuk ilmu. 24 jam tu kau carilah harta benda sampai kau lebam. Kau carilah. Siapa kita Allah nak bagi masa lebih daripada orang lain ni? Semua Allah bagi masa sama je. Cuma dia orang tu boleh mengaji, boleh belajar sebab dia tahan nafsu dia. Dia tahan keinginan dia nak cari duit banyak-banyak, harta banyak-banyak, keseronokan banyak-banyak tu. Dia tahan. Dia bukan tak nak kaya, dia bukan tak nak mewah, dia bukan tak nak senang, dia nak. Dia manusia, ada keinginan nak senang, nak mewah, nak kaya tu, tapi dia sabar, dia tahan. Sebab dia memikirkan ada tanggungjawabnya dengan Allah. Tapi kita tamak. Kita tak cukup sikit, kita ikutkan nafsu kita tu. Nafsu kata tak cukup lagi, tak puas lagi, tak cukup lagi, tak apa, kita ikutkan. Yang tadi tu dia bersakit-sakit menahan nafsunya yang nak mewah, nak apa macam-macam tadi, bersakit dia tahan, tak apalah. Asalkan aku ni boleh belajar, sebab belajar ni wajib. Kalau aku tak belajar nanti Allah tak terima amalan aku, tak apalah. Tapi kita tak sanggup, kita ikutkan nafsu kita tu. Ikutkan. Sebab tu bukan tak cukup masa, kita tak sabar, tamak dengan dunia, tak cukup sikit. Macamlah kita nak bungkus dengan kain kapan kita sekali semua benda tu. Jadi kalau tak mula daripada sekarang, tak ada tuan-tuan.
Kena paksa. Di ibadat ni memang kena paksa. Memang tak seronok pun mengaji ni. Nafsu kata tak payah, kita lawan juga, tak seronok. Tapi kalau tak buat macam ni, tak sampailah syurga. Nabi bagi tahulah, syurga ni nak pergi dia kena jumpa benda yang sakit, benda yang menyusahkan, benda yang memayahkan, benda tak seronok. Nak pergi syurga ni, perjalanan nak pergi ke syurga ni, perjalanan sepanjang jalan tu tak seronok. Sepanjang jalan tu tak seronok. Jalan nak pergi syurga, sepanjang perjalanan daripada mula nak sampai ke pintu syurga tu, perjalanan tak seronok semuanya. Menyakitkan, memedihkan, memayahkan, serabutlah macam-macam. Sebab tu Imam Ghazali kata tak ramai orang yang sanggup nak jalan situ. Sebab jalan tu memang tak seronok. Tapi Nabi kata jalan nak pergi neraka tu seronok. Jalan nak pergi ke neraka tu seronok. Sebab tu ramai yang suka jalan tu. Ramai yang suka pilih jalan tu sebab jalan tu seronok sangat-sangat. Tapi ingat, penghujung jalan tu ada azab yang selama-lamanya akan terjun dalam tu. Memanglah perjalanan ni seronok, tak payah semayang, tak payah mengaji, tak ada hal haram, tak peduli. Ikutkan nafsu, ikutkan setan, ikutkan apa, ikut. Seronok je. Tunggu bila sampai penghujung tu kau akan jumpa azab selama-lamanya. Kau takkan jumpa seronok dah lepas daripada tu. Tapi orang yang sanggup bersusah payah tadi nak ikut jalan syurga ni, sakit, pedih, payah, seronok, macam makna macam-macam dugaan, halangan, cabaran tadi tu, kena menahan nafsu dan macam-macam. Sampai sahaja penghujung jalan, dia akan bertemu dengan kesenangan selama-lamanya. Dia tak akan jumpa yang nama susah selama-lamanya. Duduklah dalam nikmat tu selama-lamanya. Orang yang tak ada hemah takkan dapat jalan lalu tu, takkan sanggup nak lalu situ. Na'udzubillah. Moga Allah pilih kita semua tak terkecuali. Moga Allah bagi taufik pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah pilih kita, moga Allah bagi taufik pertolongan. Mustahil kita boleh lalu jalan tu kalau tak ditolong oleh Allah. Mustahil. Baik. Seperti wahdaniyah dan kudrat dan i'tikad ketiadaan nubuwah Nabi yang diijma'kan atas nubuwahnya, ataupun dia tidak percaya dengan Nabi, dia tak percaya Nabi. Allah dia percaya, Nabi dia tak percaya. Dia kata aku ni kalau Allah dengan Nabi aku lebih percaya Allah lagi. Nabi ni aku tak berapa sangat lah sebab dia manusia. Kafir lah dia, na'udzubillah. Jangan main-main. Manusia ni macam-macam pegangan dia. Manusia ni dalam hati ni macam-macam pegangan. Macam-macam pegangan, macam-macam kefahaman ada dalam hati manusia ni. Kalau tak dibimbing dengan ilmu, habislah. Kalau tak dibimbing dengan ilmu, habislah. Masing-masing dengan pegangan masing-masing. Yang si A percaya Tuhan begini, yang si B percaya Tuhan begitu, yang si C percaya Tuhan begini. Kemudian Nabi pula, dia percaya Nabi kot lain, yang tu percaya Nabi kot lain, yang itu percaya Nabi kot lain, yang tu tak percaya langsung. Macam-macam. Segala sifat dia telah habis. Dan dia ikut tiada nubuwah Nabi yang diijma'kan atas nubuwahnya. Nubuwah ni mana pangkat kenabian. Dan menafikan hari kiamat. Dia tak percaya hari kiamat. Betul ke yang kata kiamat ni ada neraka ni? Ya ke? Kau bukan pernah pergi ke tak pernah pergi? Mana-mandai kau cerita nanti perjalanannya senang, nanti hujung sana jumpa neraka penuh azab. Ya ke? Kafir lah dia, na'udzubillah. Dia dengar cerita tentang neraka, dia ketawa. Dia dengar hadis Nabi, Nabi kata perjalanan nak pergi neraka ni menyeronokkan. Neraka itu dipagari oleh benda yang menyukakan hawa nafsu, seronok. Dia ketawa. Ya tidak, kafir lah dia. Bukan susah nak jadi kafir ni, tuan-tuan. Ingat tu, bukan susah nak jadi kafir, senang sangat nak jadi kafir ni. Sebab tu kalau kita tak hati-hati, na'udzubillah, boleh terjatuhlah ke situ. Sebab nak jadi murtad ni senang sangat.
Sama lah, nak buat taat dengan nak buat maksiat, mana senang? Nak buat maksiat senang, tak payah berlawan. Nak buat maksiat tak payah berlawan, nak buat maksiat tak payah berperang. Ikut je nafsu, jatuhlah dalam maksiat. Tapi kalau nak buat taat, nak mengaji, nak sembahyang, kena lawan, kena perang. Nafsu kata tak payah, kawan kata tak payah. Dunia kata nanti dulu. Nak kena perang, baru boleh buat. Pun dengan taufik Allah. Yang nama maksiat tak payah perang-perang, sambil ketawa kita boleh buat maksiat. Begitulah tadi. Nak syurga, nak pergi syurga tu payah, nak pergi neraka senang. Nak jaga iman payah, tapi nak jadi kafir senang. Dan menafikan hari kiamat, dia tak percaya hari kiamat. Dan syurga, masuk dalam hari kiamat ni apa? Sakaratul maut. Sakaratul maut tu masuk dalam kiamat. Dia kata betul ke ada sakaratul maut? Aku tengok relax dia orang mati, tak ada apa-apa pun, tengok okey. Baru ni kawan aku mati kat pangkuan aku tu, okey je, tak ada kata menjerit ke apa ke. Aku tak percaya dah. Kafir lah dia. Alhamdulillah. Ataupun dia tak percaya tentang soal jawab muka nakir, dia tak percaya, kufur lah dia. Dia tak percaya adanya timbangan amal, kafir lah dia. Dia tak percaya adanya mahsyar, kafir lah dia. Dia tak percaya tentang adanya neraka syurga, kafir lah dia. Dia tak percaya adanya sirat, kafir lah dia. Na'udzubillah. Dan syurga, dia tak percaya di syurga. Oh, cerita pasal syurga begini begitu sedap lazat. Ya ke? Kau kan pernah pergi? Betul ke? Kau dah sampai ke syurga tu? Betul ke syurga tu? Aku macam tak percaya lah, kafir lah dia. Sebab apa kafir? Sebab benda cerita tentang syurga neraka ni disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maknanya kalau dia tak percaya tentang kiamat, tak percaya tentang syurga, tak percaya tentang neraka, bermaksud dia tidak percayakan Rasulullah. Dia tidak membenarkan Rasul, maksudnya. Sebab tu jadi kafir. Sebab berita tentang kiamat ni Rasul yang bawa. Dan lainnya daripada tiap-tiap pekerjaan yang diijma'kan atasnya, yang diketahui daripada agama dengan darurah, sekira-kira mengetahui dia oleh khawasul mukminin, orang mukmin semua orang tahu. Dan orang awam mereka itu, semua orang awam semua tahu tentang benda tu. Tiba-tiba dia nafikan. Semua orang tahu tentang neraka, tentang syurga, tentang kiamat, tentang sakaratul maut, tapi dia tak percaya benda tu. Padahal benda tu umum tahu. Dia pertikaikan, rosaklah akidahnya. Seperti wujud sembahyang, wujud bersembahyang. Contohnya, kewajipan sembahyang semua orang tahu. Hatta orang kafir pun tahu sembahyang tu. Orang Islam tu dia kata wajib sembahyang 5 waktu, seminggu sekali, wajib sembahyang Jumaat. Orang kafir pun tahu. Tiba-tiba dia tak percaya tentang kewajipan sembahyang. Dia syak tentang sembahyang. Ya ke sembahyang tu wajib? Betul ke? Rosak akidah dia. Murtad lah dia, riddah lah dia, kafir lah dia. Dan puasa, dan haram zina, semua dah orang tahu lah benda tu. Dan minum arak, dan zalim tu hukumnya haram, semua orang tahu. Tiba-tiba dia kata zalim tu halal. Tak ada salah zalim orang. Rosaklah akidah dia, na'udzubillah. Habis, itu yang pertama sekali. Dan yang kedua, jadi jaga hati-hati. Jadi i'tikad, macam mana nak jaga akidah ni? I'tikad ni belajar akidah maksudnya. Belajar akidah, kita akan tahu, kita akan faham macam mana nak jaga akidah kita daripada jatuh dalam akidah yang sesat, yang mengkafirkan tadi. Belajar akidah. Inilah kitabnya, di antara kitabnya. Tapi dah nak habis lah kitab ni. Dah nak habis dah. Tapi tak tahulah sempat habis ke tidak. Takut kita habis dulu. Takut kita habis dulu. Fadilatul Faraid. Sini kita risalah tauhid dah baca belum? Risalah tauhid dah baca belum sini? Belum Okey, habis ni kita risalah tauhid insya-Allah. Mula daripada awal balik. Tauhid juga tapi kitab lain lah. Ini Faridah. Dulu Misbah dah habis, alhamdulillah. Ganti Faridah dengan taufik Allah. Mudah-mudahan kalau ada rezeki habis, nanti ganti kitab risalah tauhid pula. Tauhid tak boleh tinggal, mesti kena ngaji. Ngaji ulang sampai faham betul-betul.
Dah faham pun ngaji juga lagi. Jadi nak tahu tentang akidah betul salah, nak tahu akidah dalam hati kita ni betul salah, ngajilah akidah tu. Nanti kita sendiri dapat kesan akidah kita selama ni betul ataupun salah. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, taubat sungguh-sungguh dengan Allah dan baiki balik. Kalau tak, nanti mati kita dalam keadaan akidah yang sesat. Na'udzubillah. Dan kedua daripada 3 perkara yang menjadikan murtad itu, minggu hadapanlah insya-Allah. Alah, minggu depan lah, bukan tapi minggu depan bukan kita ni. Minggu depan kita musolli kot insya-Allah. Minggu depan kita musolli insya-Allah. Lepas minggu satu lagi tu Minhajul Abidin pula. Minggu satu lagi berjumpa balik kita ni. Tak apalah, kita tauhid bukan kita baca satu tempat ni je, banyak tempat kita baca kita tauhid. Insya-Allah, mudah-mudahan cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat, bagi berkah. Mudah-mudahan Allah pilih kita, ya Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan belas kasihan Allah, dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua ni dikasihani oleh Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita ni mendapat kasihan belas daripada Allah. Anak bini kita tak terkecuali, ibu bapa kita, adik-beradik kita, ipar-duai kita, sepupu sepapat kita. Mudah-mudahan Allah pilihlah, dengan kasih sayang Allah pilihlah, bagilah taufik ya Allah sebelum kami mati ya Allah. Bagi taufik, jadikan kami orang belajar, orang mengaji agama yang ikhlas. Bagi kami taufik untuk menyusun masa kami, supaya ada masa-masa yang tertentu yang kami dapat menunaikan hak-hak dengan Allah. Apa yang kau wajibkan kami boleh buat. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak peduli siapa pun kita, tak peduli siapa pun kita, mudah-mudahan Allah pilih semuanya tak terkecuali. Kita yang dah mengaji ni, alhamdulillah, dengan taufik Allah, mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat taufik belajar ni sampai kita mati. Kawan-kawan kita, sahabat andai kita, kenalan-kenalan kita yang belum lagi, mudah-mudahan Allah turut bagi taufik juga dengan belas kasih sayang Allah. Allah pilih juga kawan-kawan kita yang lain, adik-beradik kita yang lain, jiran tetangga kita yang lain yang tak belajar, yang tak mengaji, mudah-mudahan Allah pilih juga, bantu juga, kasihan belah juga. Dan mudah-mudahan kita semua diberi umur yang berkah oleh Allah, diberi rezeki yang halal lagi berkah, diberi kesihatan yang berkah, diberi ahli keluarga yang berkah, anak-anak yang berkah, suami isteri yang berkah, kawan-kawan yang berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkabulkan segala doa, hajat yang baik-baik yang tersurat pasti akan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang sedang diberi, yang diuji oleh Allah dengan pelbagai masalah, musibah, sakit dan sebagainya, moga Allah memberi taufik untuk sabar dan redha dan bersangka baik dengan Allah, dengan apa juga ujian yang datang dalam hidup kita, kerana semua itu berlaku dengan kehendak Allah dan memiliki hikmah yang baik. Cuma kita yang tak tahu. Allah tutupkan ilmu pengetahuan kita kerana nak menguji sejauh mana keyakinan, kepercayaan kita tentang kesempurnaan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya tidak terkecuali direzekikan oleh Allah husnul khatimah, mati dalam iman, Islam, ihsan yang sempurna, mati sempat bersyahadah. Mudah-mudahan kita dapat kelebihan syahid asbab kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah menjadi golongan yang mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Syafaat daripada Nabi, syafaat daripada Rasul, syafaat daripada ulama, syafaat daripada syuhada. Mudah-mudahan kita semua terpilih. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, keturunan yang soleh sampai kiamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan keturunan kita daripada terikut, terpedaya, terpesona dengan pahaman-pahaman yang merosakkan akidah, yang merosakkan syariat. Mudah-mudahan Allah jaga semua. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita
apa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kabulkan, mudah-mudahan kita dapat apa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Amin ya rab. Amin ya rabbal alamin. Begitulah juga mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan, pertolongan kepada saudara kita di Palestin khususnya, dan di tempat-tempat lain umumnya, orang Islam yang sedang dizalimi oleh orang kafir harbi. Mudah-mudahan diberi syahid oleh Allah, diberi kemenangan, diberi kejayaan, diberi keselamatan, diberi pertolongan, dan menghancurkan segala musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qudri untha wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah. InsyaAllah. Allah, 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 malana maulan siwa Allah. Amin, amin insyaAllah. Terima kasih, sama-sama kasih semua yang join kelas, yang ikut kelas, yang share-sharekan, yang share kelas, yang tap-tap screen, yang ada kongsi-kongsi rezeki. Jazakumullahu khairal jazak. Allah Ta'ala sahaja yang membalas segala kebaikan kalian. Allah Ta'ala tidak akan melupakan sekecil apapun kebaikan kalian semua, insyaAllah. Besok 9.30 pagi Rumah Ngaji Melaka, insyaAllah. Bukit Beruang yang berdekatan boleh datanglah. Yang berdekatan dengan Bukit Beruang besok boleh datang, insya-Allah. Pagi besok kitab Risalah Al-Misbah Munir, kitab tauhid kita juga, kitab tauhid baru baca. Baru 4 kali 5 kali baca. Allahumma salli Muhammad. Jom kita pergi minum dulu.